Assalamualaikum adik-adik. Pada video kali ini kita akan belajar macam mana cara untuk darab wang. Jadi untuk tidak membuang masa, jom kita mula. Baiklah adik-adik, sebelum kita mula darab wang, mari kita tengok dulu beberapa nota yang penting. Yang pertama, unit tidak perlu dikira. Unit nanti kita hanya akan salin saja. Yang kedua, pada video kali ini kita hanya akan darab wang dan nombor bulat saja. Kita tidak akan darab wang dengan wang ataupun wang dengan nombor perpuluhan. Okay? Yang ketiga, tidak perlu samakan rumah. Yang ini adik-adik akan faham nanti bila kita mula buat bentuk lazim untuk darab. Yang keempat, gunakan langkah yang lengkap. Di bawah ni ada 4 langkah iaitu A, B, C, D, ayat matematik, kaedah pengiraan dan keluarkan jawapan. 4 langkah ini ialah langkah yang lengkap untuk kita nak jawab soalan selesaikan. Nanti kita akan guna keempat langkah ini untuk selesaikan soalan-soalan contoh yang kita ada pada video kali ini. Yang kelima, kata kunci darab. Adik-adik perlu tahu kata kunci ini sekiranya soalan-soalan yang adik terima tidak diberi siap-siap ayat matematiknya. Kalau adik-adik kena bina ayat matematik sendiri, untuk bina ayat matematik adik-adik perlu tahu kata kunci untuk darab. Seterusnya, yang keenam, darab adalah tambah beberapa angka yang berulang. Ini ialah asas untuk darab. Adik-adik perlu tahu asas ini sebab nanti bila adik-adik jumpa nombor yang sama, adik-adik tak perlu tambah banyak kali tetapi kita boleh ringkaskan cara kira kita menggunakan darab. Kita bergerak ke soalan contoh yang pertama. RM12 darab 4. Dengan betul-betul cara cikgu baca RM12 darab 4, bukan RM12. Kebiasaannya kesalahan murid bila nak baca wang, dia akan baca RM dekat depan ni. Kalau adik-adik berminat untuk tahu lebih lanjut tentang cara untuk tulis dan juga baca wang, adik-adik boleh tengok pada video tambah wang yang pernah cikgu buat sebelum ini. Baik, RM12 darab dengan 4. Ini langkah yang pertama. Ayat matematik telah pun diberi kepada kita. Sekarang ni kita akan terus bergerak kepada langkah yang kedua iaitu kaedah. Jadi kita akan gunakan kaedah bentuk lazim. Kita akan bina bentuk lazimnya. RM12 darab 4. RM12 darab 4. Jadi di sini 2 darab dengan 4 kita akan dapat 8. 1 darab 4 kita akan dapat 4. Unit ini kita hanya turunkan saja. Kalau adik-adik perhatikan betul-betul, cara kita kira ni sebenarnya hanyalah sama macam kita kira darab biasa. Cuma bezanya ada unit dekat depan ni RM. Dan unit ini tidak perlu dikira pun. Jadi adik-adik boleh anggap saja RM dekat depan ini, unit dekat depan ni tak ada dan kira saja macam biasa. 12 darab dengan 4. Jadi langkah yang pertama kita dah selesai. Langkah yang kedua kaedah kita dah bina bentuk lazimnya. Langkah yang ketiga kita dah kira tadi, pengiraan dah selesai. Langkah yang keempat yang selalu murid-murid lupa ialah keluarkan jawapan. Jadi kita akan keluarkan jawapan kita. Kita tulis semula di atas ini RM48. Jadi itulah jawapannya. Kita bergerak ke contoh soalan yang kedua. RM51.33 darab dengan 12. Jadi macam mana cara nak kira? Kita gunakan 4 langkah yang kita ada. Ini ialah langkah yang pertama, ayat matematik. Langkah yang kedua ialah kaedah. Kita masih lagi akan gunakan kaedah bentuk lazim. Jadi kita akan bina bentuk lazimnya di bawah. RM51.33 darab, baik. Nombor 12 ni sar dengan puluh, sepatutnya dekat sini sar dengan puluh. Tetapi untuk bentuk lazim wang, susunan dia kita tak perlu ikut rumah. Jadi kita hanya tulis saja di sini. Tulis saja di hujung sekali ni. Tak payah letak 12 ni di sini. Kalau tambah dengan tolak, kita perlu susun ikut rumah. Tapi kalau darab dengan bahagi, kita tak perlu susun ikut rumah dia. Jadi kita hanya letak saja 12 ni paling hujung. Jadi kita akan kira seperti kita kira darab biasa. Kita akan kira 2 ni dulu. 3 darab 2 kita akan dapat 6.
3 darab 2 kita akan dapat 6. 1 darab 2 kita akan dapat 2. 5 darab 2 kita akan dapat 10. Seterusnya kita kira pula 1. 1 ada kat sini, jadi jawapan pertama dia akan berada di bawah dia. Lepas tu kita sambung. Okey. 3 darab 1 kita akan dapat 3. Okey, 3 darab 1 kita akan dapat 3. 1 darab dengan 1 kita akan dapat 1. 5 darab 1 kita akan dapat 5. Itu cara kira dia. Tapi sebenarnya tak susah pun bila kira dengan 1. Adik-adik boleh salin saja nombor ini. Sebabnya apa-apa nombor darab dengan 1 akan dapat nombor tu balik. Okey. Jadi sama je 5133 5133. Okey. Ini susunan dia. Jadi sekarang ni dah selesai kita darab, kita kena tambah pula. Okey, tambah di sini. 6 turunkan saja. 6 tambah dengan 3 kita akan dapat 9. 2 tambah dengan 3 kita akan dapat 5. Sifar tambah 1 kita akan dapat 1. 1 tambah 5 kita akan dapat 6. Okey. Seterusnya unit ni kita turunkan saja dan jangan lupa kita ada titik perpuluhan ni. Titik perpuluhan ni kita turunkan saja selari sama dengan dia, letak dekat sini. Jadi kita akan dapat RM615.96. Jadi selesailah. Okey. Ini langkah yang pertama, ayat matematik. Langkah yang kedua ialah kaedah, kita dah bina kaedah bentuk lazim. Langkah yang ketiga kita dah buat pengiraan dan dapat jawapan dia. Langkah yang keempat kita keluarkan jawapan. Keluarkan jawapan, kita akan dapat jawapan dia RM615.96. Jadi itulah jawapannya. Baik, kita bergerak ke soalan yang ketiga. Berapakah hasil darab RM25.25 dengan 30? Jadi kalau kita tengok pada soalan ini, kita tidak diberi ayat matematik. Jadi langkah yang pertama kita kena buat sendiri. Pada soalan yang diberi ni, kita kena cari dulu apa kata kuncinya. Jadi kata kunci dia di sini ialah darab. Kalau adik-adik tengok tadi pada nota-nota penting tadi ada kita punya kata kunci, salah satu daripadanya ialah darab. Jadi kita dah jumpa darab dia ni, maksudnya soalan ini soalan darab. Jadi kita akan tengok sini ada RM25.25 dengan 30. Kita akan darab dua nombor ni. Terus tulis ayat matematiknya. RM25.25 darab 30. Jadi ini ayat matematik dia. Langkah yang pertama kita dah selesai. Okey, langkah yang kedua ialah kaedah. Kaedah yang kita akan gunakan, masih lagi kita akan gunakan kaedah bentuk lazim. Jadi kita akan buat bentuk lazimnya di sini. RM25.25 darab 30. 30 nak letak mana? Bawah ni ke? Tak, kita akan letak dia di belakang. Jadi kita tak perlu, bila kita darab, kita tak perlu letak dia ikut rumah. Jadi inilah bentuk lazim dia. Kita akan kira semua nombor bila darab dengan sifar akan dapat sifar. Jadi kat sini sifar, 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 sifar. Okey, seterusnya 5 darab dengan 3 kita akan dapat 15. Okey, kita darab dengan 3, nombor yang pertama mesti bawah 3 lah. Jadi 3 darab 5, 15, 1, 5 bawah dia. Okey. 2 darab dengan 3 dapat 6, tambah 1 kita akan dapat 7. 5 darab dengan 3 kita akan dapat 15, 1, 5. 2 darab dengan 3 dapat 6, tambah 1 kita akan dapat 7. Jadi seterusnya kita akan tambah sifar, turunkan sifar. Sifar tambah 5 kita akan dapat 5. Sifar tambah 7 kita akan dapat 7. Sifar tambah 5 kita akan dapat 5. 7 turunkan saja. Unit pun tak perlu dikira, kita salin saja unit ni di bawah, turunkan saja. Dan akhir sekali titik perpuluhan ni jangan lupa kita turunkan saja bagi sama dengan dia. Dapatlah jawapan kita RM757.50. Jadi langkah yang pertama ayat matematik, kita dah bina ayat matematik kita sendiri. Langkah yang kedua ialah kaedah, kita dah pembuat kaedah bentuk lazim. Langkah yang ketiga pengiraan, kita dah buat pengiraan sehingga kita dapat jawapan. Langkah yang keempat kita keluarkan jawapan. Kita keluarkan jawapan di ayat matematik yang kita dah bina sendiri tadi. Jadi di sinilah jawapan dia.
RM757.50. Jadi inilah jawapannya. Kita bergerak ke soalan yang keempat. Berapakah harga bagi 5 buah motosikal yang sama? Jadi di sini dia bagi kepada kita satu gambar motosikal dan juga harganya ialah RM8,620.45. Okey, ini harga untuk sebuah motosikal. Dia tanya kepada kita berapa harga bagi 5 buah motosikal yang sama. Okey, perkataan sama ini sangat penting. Kenapa? Bila disebut saja sama, okey, benda ini ialah berulang sebanyak 5 kali. Okay, berulang sebanyak 5 kali benda yang sama. Okay, kita ibaratkan dekat sini kita ada 5 buah motosikal yang sama. Okay, jadi harga dia 8,000, 8,000, 8,000, 8,000 ada 5 kali benda yang berulang. Kalau adik-adik ingat lagi pada nota yang pertama tadi, okay, nombor 6 tu, darab ialah tambah beberapa angka yang sama berulang-ulang. Jadi sekarang ni kita ulang benda ni sebanyak 5 kali. Daripada kita tambah dia 5 kali, lebih baik kalau kita darab dia dengan 5. Jadi kiraan dia tu akan jadi lebih ringkas. Jadi di sini, perkataan sama ini menunjukkan kita akan darab dia. Ini ialah salah satu daripada kata kunci untuk darab. Jadi kita akan bina ayat matematik dia. Jadi kita ambil dulu harga dia ni. RM8,620.45 darab dengan 5. Jadi kita dah dapat ayat matematik dia. Sekarang ni kita bergerak ke langkah yang kedua, iaitu kaedah. Kaedah yang kita akan gunakan ialah kaedah bentuk lazim. Jadi kita akan buat bentuk lazim dia di sini. RM8,620.45 darab dengan 5. 5 tak perlu letak bawah sah. 5 kita letak dekat belakang. Sebab apa? Ini soalan darab. Kita tidak perlu ikut rumah dia. Jadi 5 darab 5 kita akan dapat 25. 4 darab 5 dapat 20. Tambah dengan 2 kita akan dapat 22. Sifar darab dengan 5, apa-apa darab dengan sifar kita akan dapat sifar. Tambah dengan 2 kita akan dapat 2. 2 darab 5 kita akan dapat 10. 5 darab dengan 6 kita akan dapat 30. Tambah dengan 1 kita akan dapat 31. 8 darab 5 kita akan dapat 40. Tambah dengan 3 kita akan dapat 43. Jadi turunkan saja unit dia dan turunkan saja titik. Jadi kita dapatlah jawapan kita ialah RM43,102.25. Langkah yang pertama ayat matematik dah selesai. Langkah yang kedua ialah kaedah, kita dah buat bentuk lazim. Langkah yang ketiga pengiraan, kita dah dapat jawapan. Langkah yang keempat kita keluarkan jawapan. Jadi kita naikkan jawapan kita ke atas ni. Dapatlah jawapan dia RM43,102.25. Jadi selesailah keempat-empat langkah. Itulah jawapannya. Baiklah adik-adik, itu saja untuk video pembelajaran kita pada kali ini. Semoga kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.